Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi Cikgu Izzuan di Cikgu Izzuan TV. Jangan lupa sebelum tu subscribe. Okey, hari ini Geografi tingkatan 3. Kita teruskan dengan bab 11, Kitar Semula. Okey, sebelum ni kita dah kenal sikit-sikit tentang kitar semula, amalan kitar semula, apakah faedahnya. Dan hari ini, topik hari ini kita pergi kepada amalan kitar semula di negara-negara lain. Kita nak tengok bagaimana amalan kitar semula dijalankan oleh penduduk-penduduk, agensi-agensi dan kerajaan-kerajaan di negara-negara lain. Okey, so banyak negara maju mengaplikasikan aktiviti kitar semula untuk memastikan kelestarian ataupun kelangsungan alam sekitar selari dengan pembangunan yang dijalankan. Okey, fokus kita kepada 4 buah negara, Jerman, Denmark, Sweden dan Taiwan. Okey, hari ini kita pergi kepada 2 negara dahulu, iaitu Jerman dan Denmark. Bagaimana kitar semula dijalankan di Jerman? Ada beberapa kempen ataupun program yang dijalankan seperti Ordinan Pembungkusan, Dual System Deutschland ataupun GmbH dan cara memungut bahan terbuang untuk dikitar semula. Okey, apakah Ordinan Pembungkusan? Ia melibatkan pihak penggilang dan pihak pemasaran. Pihak tersebut perlu mengutip bungkusan barangan daripada pelanggan semula. Jadi tanggungjawab kilang-kilang yang mengeluarkan produk mereka, okey, dan masukkan ke dalam kotak atau bungkusan contohnya, dan apabila dipasarkan mereka perlu bertanggungjawab untuk mengutip semula atau mengumpul semula bungkusan-bungkusan seperti kotak-kotak dan plastik-plastik yang telah mereka jual produk mereka. Jadi itu tanggungjawab mereka. Okey, itu dia dimasukkan dengan Ordinan Pembungkusan. Dual System Deutschland GmbH, iaitu semua kotak ditandakan dengan tanda warna hijau ataupun green dot oleh penggilang. Penggilang akan membayar yuran kepada agensi pemungut untuk mengutip kotak-kotak tersebut semula. Jadi sebagai contoh, katakanlah ada sebuah kilang yang menjual televisyen. Dimasukkan televisyen itu ke dalam kotak, kemudian dijual di kedai-kedai. Apabila kedai-kedai telah menjual produk tersebut ataupun TV tersebut, jadi pengguna akan mengembalikan atau memulangkan kotak kertas tersebut dan kepada siapa? Kepada agensi yang telah dilantik oleh penggilang tersebut untuk mengutip semula kotak-kotak tersebut untuk digunakan semula. Bagus ya sistem ni. Okey, sejak Januari 2013, semua bekas seperti minuman, botol kaca dan tin yang diisi dengan isi padu 0.1 liter hingga 3 liter akan dikenakan charge deposit. Jadi, kalau kita nak beli air mineral dalam botol ataupun air tin, kita kena bayar charge untuk botol ataupun tin tersebut. Deposit akan dipulangkan oleh sesebuah organisasi menggunakan sistem Deutsche Pfandsystem ataupun GmbH. Bagus. Okey, sistem lain yang dijalankan di Jerman ialah cara memungut bahan terbuang. Penyediaan tapak, pengumpulan dan tong kitar semula di jalan utama, kilang-kilang, kawasan perumahan dan perniagaan. Just like Malaysia lah. Okey, mereka ada tong untuk kertas, tong untuk kaca, tong untuk plastik. Jadi sama sistem ini dengan Malaysia. Cuma kesedaran dalam kalangan masyarakat di Jerman sedikit mungkin lebih tinggi. Okey, sebagai contoh, masyarakat mengisi sampah dalam plastik berlogo Green Dot yang diberikan secara percuma oleh syarikat-syarikat pemungut sampah. Masyarakat boleh menghantar terus bahan tersebut yang boleh dikitar semula ke pusat pengumpulan tanpa dikenakan sebarang bayaran. Kalau kat Malaysia, kutip tin, kutip botol nak jual kepada syarikat kita semula. Kalau tak dijual ataupun bagi saja, rasanya tak ada kot orang yang nak kutip.
Okey, itu di Jerman. Bagaimana pula dengan di Denmark? Okey, Denmark merupakan salah satu role model ataupun negara yang berjaya melaksanakan amalan kita semula. Sistem pengumpulan sisa dijalankan di negara ini secara efisien dan sangat baik. Bukan sahaja agensi dan kerajaannya juga, tetapi kesedaran dan sikap masyarakat mereka sendiri membantu kejayaan kita semula di Denmark. Hampir 67% daripada sisa keseluruhan di Denmark dikitar semula. 28% dilupuskan menggunakan incinerator atau pembakaran dan hanya 5% sahaja dikembalikan ke tapak pelupusan sampah. Kalau di Malaysia, rasanya 67% itulah yang dihantar ke tapak pelupusan sampah. Kerana salah satu sebabnya kesedaran masih kurang dalam masyarakat di Malaysia. Antara amalan kita semula di Denmark ialah program pengembalian deposit, program cukai sisa, Waste 21, subsidi sisa, cukai hijau dan program Affald Bacon Grorelsen. Betul kan saya cakap? Cuba hampa cakap. Okey, program pembalian deposit ni maksudnya kilang diwajibkan membayar deposit kepada kerajaan apabila menghasilkan produk yang dapat dikitar semula. Deposit akan dikembalikan semula kepada pengilang yang mengitar semula produk yang dikeluarkan selepas digunakan. So, kilang tu mesti bayar deposit kepada kerajaan untuk dihasilkan produk-produk kita semula. Bila dia dah hasilkan produk tu, kerajaan akan bagi balik duit tu sebagai cagaran lah, okay, supaya kilang tu boleh mahu ataupun mesti jalankan kita semula. Kalau dia tak jalankan kita semula, dia tak dapat balik deposit yang telah diberikan. Okey, program cukai sisa. Pihak yang hendak melupuskan sebarang jenis sisa akan dikenakan cukai. Mana-mana syarikat yang mengeluarkan bahan-bahan atau barang-barangan yang tak nak dikitar semula, tak boleh dikitar semula, dia kena bayar cukai. Jadi kilang-kilang tu atau syarikat tu akan fikirlah 3-4 kali sama ada dia nak keluarkan barangan yang dia sendiri tak nak bertanggungjawab untuk kitar semula barangan tersebut, tapi dia kena bayar cukai. Ataupun dia sanggup kita semula barang tersebut tanpa dia mengeluarkan kos untuk bayar cukai. Fikir-fikirkan. Okey, program Waste 21 menjelaskan secara terperinci tentang cara mengitar semula dengan cekap dan berkesan. Okey, program Waste 21 ini dijalankan oleh agensi-agensi dan juga kerajaan Denmark, kempen-kempen kepada penduduk dan komuniti Denmark untuk bagaimana cara mengitar semula dengan betul, cekap dan efektif. Program subsidi sisa pula. Pihak yang ingin membangunkan teknologi kita semula akan diberikan bantuan kewangan oleh pihak kerajaan. Syarikat-syarikat yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan mesin mengitar semula ataupun mesin inkubator untuk menjalankan pembakaran sisa-sisa sampah secara lebih bersih, semua itu akan diberikan subsidi atau bantuan oleh pihak kerajaan Denmark. Bagus ya. Okey, program lain ialah program cukai hijau. Pihak yang hendak melupuskan sisa pepejal yang tidak mudah hancur seperti pembungkus plastik, bateri dan beg plastik akan dikenakan cukai. Jadi, kalau tak nak kena cukai, mungkin kilang-kilang tu atau syarikat tu keluarkan beg biodegradasi ataupun beg yang mudah boleh dikitar semula, ataupun bateri tu dia kutip kemudian dikitar semula, dihasilkan barangan lain. Begitu juga dengan plastik. Okey, dan yang terakhir ialah program, saya nak sebut pelan-pelan ni, Affald Bacon Grorelsen ya. Okey, so program ni ialah bahasa Jerman. Siapa belajar bahasa Jerman dia tahulah. Okey, so program ini menguatkuasakan undang-undang yang memberi definisi kepada sisa, menjelaskan jenis-jenis sisa dan menguraikan cara pihak berkuasa tempatan menguruskan sisa pepejal di kawasan masing-masing. Okey, so maksudnya di sini program ni dia lebih kepada nak memastikan bahawa apakah sampah yang boleh dikitar semula, apakah sampah yang tak boleh dikitar semula, macam mana nak asingkan sisa-sisa ataupun sampah ini
bagaimana pihak berkuasa tempatan. Okey, kalau macam kat Perlis ni, contohnya macam Majlis Perbandaran Kangak lah. Contohnya, okey, KL mungkin DBKL. Itu pihak berkuasa tempatan. Okey, so dia akan jelaskan bagaimana pihak berkuasa tempatan nak menguruskan, mengumpul, mengasingkan, menghantar ke pusat kita semula sisa-sisa pepejal atau sampah-sampah ini. Okey, so ini antara program-program atau amalan-amalan yang dijalankan di negara Jerman dan Denmark. Okey, so saya harap anda faham. Kalau tak faham, boleh ulang balik ataupun boleh tanya cikgu. InsyaAllah cikgu faham, cikgu boleh terangkan balik. Cuma cikgu nak cepat lah. So kalau perasan cikgu ni memang cakap cepat sikit sebab kita tak mau buang masa. Okey? Dah mengarut dah kan. Okey, terima kasih atas perhatian dan sokongan anda semua. Terima kasih, Cikgu Izan ucapkan dan jumpa lagi. Assalamualaikum.